Saya bawakan antara siapa yang bakal menentang, akan berlawan Rafizi dalam pemilihan parti kali ini. Ini dia kemungkinan yang akan menentang Rafizi. Okey. Sebelum saya cerita tentang yang menentang Rafizi ni, saya bawakan dahulu satu kata-kata yang disebut oleh rakan saya. Ini bukan orang lain, rakan saya juga. Saudara Said Shah. Saya bacakan. Ini kenyataan dia pada Februari tahun ini. Sewaktu ura-ura saya kata Rafizi akan kembali. Dia dulu bersama tim Rafizi, tapi kemudian tak tahulah ke mana along the way dia telah I don't know. Itu kena tanya dia what happened lah. Saya bacakan kenyataan beliau. Dia kata perginya Rafizi tidak mengurang, kembalinya tidak menambah. Seorang pemimpin muda PKR menyifatkan spekulasi naib presiden parti itu, Rafizi Ramli akan bakal melakukan kemunculan semula dalam PKR hanyalah sebagai perkabaran yang tidak memberi nilai tambah kepada parti. Naib Ketua Muda AMK Cabang Damansara Syed Badili Shah berkata, perkara itu diperkukuhkan lagi dengan hakikat PKR tidak pernah menerima rekod peletakan jawatan Rafizi sebagai naib presiden parti itu yang dilantik sehingga kini. Memang betul pun, Rafizi tak pernah letak jawatan macam saya kata. Dia bukan kita kata kembali ke parti, kita kata kembali ke arena politik. Itu Syed kena faham lah benda tu kan, beza antara dua tu. Justru itu beliau menjelaskan secara teknikalnya Rafizi bukanlah layak dianggap membuat kemunculan semula dalam dunia politik jika berbuat demikian. Sebaliknya lebih kepada tindak tanduk seorang pemimpin yang baru terjaga dari lena setelah sekian lama menghilangkan diri. Dia macam ni tuan-tuan. Out of all the people dalam geng Rafizi, sebenarnya Syed ni antara orang yang faham kenapa Rafizi mengundurkan diri. Tetapi kerana nak please some people, nak menyedapkan hati beberapa orang. Kenapa siapa orang tu? Nanti kita umum lah, bukan sekarang kan. Jadi dia cakap benda-benda macam ni lah. Dia cakap lah benda-benda macam ni, baru terjaga semua. Dia tak tahu sebenarnya behind the scene Rafizi ni macam mana dan bagaimana kita dulu struggle even nak mengemukakan pendapat. Bukti ni tuan-tuan, Iswardi Morni ni kita kena gantung. Itu bukti dia. Itu nasib baik kena gantung, tak kena pecat. Kan? Bagi saya tidak istilah comeback kepada Rafizi sekiranya berbuat demikian kerana berdasarkan rekod dia tidak pernah menerima keputusan. Okey, betul. Dia tak pernah lacak jawatan. Tetapi comeback dalam politik tu ada, dia bukan comeback dalam parti. Tu dua benda yang berbeza. Tak faham lah kau faham ke tidak. Okey. Ini yang the rest tu sama ajalah, dia ulang point yang sama saja. But my point is this. Dia kata, kenapa dia kata demikian? Tidak menambah, tidak memberi nilai tambah kepada parti. Sedangkan dulu dia adalah setiausaha akhbar kepada Kak Wan Azizah yang masa itu selaku Menteri Wanita dan Kebajikan Wanita lah. Kan? Menangnya kerana itu, kerana apa? Daripada mana? Formula siapa? Siapa yang mula mencadangkan Pakatan Harapan 2015? Siapa yang memula formula yang pergi round dan sebagainya pada waktu itu? Kita pun tahu, kita pun nampak. Apa nilai tambah? Dan disebabkan tidak ada Rafizi, kita tengok 4 pilihan raya. Bukan setakat kita kalah dengan BN tu, kalah tu boleh lagi tuan-tuan. Tak boleh kalahkan PN pun. Tak boleh kalahkan PN. Dengan mudah pun kita kalah. Macam mana tu? Sebab rakyat dia bukan menilai siapa dekat atas tu saja. Itu salah satu faktor. Dia banyak lagi faktor lain yang kita lihat, yang kita nampak, yang kita kena perhalusi, yang sebenarnya tidak digunakan tetapi BN guna dalam pilihan raya 3-4 pilihan raya sebelum ni. Dan saya boleh declare walaupun dia sendiri tak declare, saya boleh declare antara yang akan menentang beliau dalam jawatan timbalan presiden adalah Farhash. Farhash adalah bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dikatakan dipecat. Dia kata dia tak kena pecat. Kan, kalau tak kena pecat, habis tu kenapa hilang jawatan? Kita pelik lah. Dan bekas pengurusi MPN Perak. So saya baca, apa formula dia? Sindir Farhash selepas Rafizi umum bertanding timbalan Presiden PKR. Okey, ni Farhash, siapa yang tak kenal. Bekas ketua PKR Perak, Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak menyindir Rafizi berkaitan formula yang dimiliki berikutan keputusannya untuk merebut jawatan timbalan presiden pada pemilihan parti itu bulan depan. Farhash berkata, Rafizi sebelum ini tidak menjalankan tugas sebagai naib presiden serta menghilangkan diri ketika parti memerlukannya. Nah, saya jawab soalan itu. Dia kata, pertama, Rafizi tidak memainkan jawatan peranan sebagai naib presiden. Saya tanya kepada Farhash, siapa naib presiden yang memain peranan di dalam parti sekarang ini? Cuba Farhash sebut siapa naib presiden yang memain peranan dalam parti. Dan awak sebagai timbalan
bukan timbalan, sorry, sebagai pengurusi MPN Perak. Apa jadi dengan Perak? Sebagai setiausaha politik Dato' Seri Anwar Ibrahim yang duduk di Bukit Gasing, yang kononnya menentukan politik Anwar nak jadi Perdana Menteri, dia tak jadi Perdana Menteri. Farhash lah. Apa yang kamu buat? Saya tak pernah, to be honest, saya tak pernah jumpa Farhash on the ground. Saya tak pernah. Sekurang-kurangnya Samsul Iskandar tu saya pernah lah jumpa sekali dua. Farhash saya tak pernah jumpa, tuan-tuan. Baik di Melaka, baik di Johor, baik di Sarawak, baik di Sabah, saya tak pernah jumpa. Saya tak kata dia tak turun, saya kata saya tak pernah jumpa. Dan saya berkampung agak lama juga di Sarawak. Saya berkampung agak lama juga di Melaka. Saya pergi round juga Sabah. Tapi mungkin Sabah dia turun lah, saya tak tahu. Tapi mungkin saya tak kata dia tak turun. Saya bukan kata dia, tapi saya tak pernah jumpa. Jadi apa formula kamu? Kalau kamu menyindir Rafizi Ramli mengenai formula beliau, dia akan bertanding timbalan presiden. So apa formula kamu? Sekurang-kurangnya saya boleh kata Rafizi Ramli adalah pencatur 2008 kemenangan 5 negeri di Malaysia pada waktu itu, termasuk Selangor. 2013 Rafizi Ramli adalah antara pencatur yang mengurangkan undi majoriti Barisan Nasional. 2014 yang membawa menaja GST, yang menjaja cerita GST, LTAT, 1MDB, tabung haji, Rafizi Ramli. Kamu buat apa? Dan saya tidak kenal kamu sehinggalah pada tahun 2018. I do not know you. Sehingga kamu dilantik jadi setiausaha politik Anwar Ibrahim. Dan siapa Farhash ni? Tak kenal pun. Kenapa sebelum ni aku tak kenal dia? 2013 tak kenal, 2008 tak kenal. 2008 saya membantu pilihan. Dari 2004 saya dah membantu pilihan raya. Cuma saya tak terkenal lah. Saya bukan orang yang terkenal. So who are you? Tiba-tiba nak menyindir. Dan tapi saya boleh kata apa formula? Takkan Rafizi nak cerita sekarang. Tapi saya boleh kata 2013 mengurangkan jumlah undi Barisan Nasional, dan 2018 formula itu yang memenangkan Pakatan Harapan untuk memegang Malaysia walaupun 22 bulan. Kerana apa? Kerana yang disebut tadi tu. Cerita-cerita nak bergabung, dah lupa tentang cerita rakyat, dah berbagi-bagi projek. Itu yang berlaku sekarang ini. Jadi orang kata apa beza PKR Pakatan Harapan dengan UMNO, dengan Barisan Nasional? Dah lupa dah cerita rakyat tu. Dah lupa dia cerita rakyat. So dia kata dia tak menjalankan tugas dia sebagai naib presiden. Apa tugas dia sebagai naib presiden? Apa tugas spesifik dia sebagai naib presiden? Okey, Samsul Iskandar, dia adalah ketua penerangan. Dia ada jawatan sebagai ketua penerangan. Walaupun saya boleh klasifikasikan sebagai gagal, tetapi itu jawatan dia. So jawatan Rafizi Ramli sebagai naib presiden sebagai apa? Apa? Tian Chua dia memegang jawatan sebagai untuk untuk sistem dan juga keahlian. At least saya tahulah. Okey. Rafizi Ramli apa dia punya jawatan? Dia ni naib presiden, tapi apa jawatan atau biro yang dia pegang? Tak ada. Dia diletakkan di dalam jawatan naib presiden, tetapi kan kita mempersoalkan perkara tersebut. Jadi bila dia kata tak relevan, apa dia sindir tentang formula, soalan saya simple saja. Dia formula dia dah terbukti. Apa formula kamu? Apa yang kamu dah buat dengan parti ni? Dan saya boleh bagi tahu macam ni. Daripada 2019, sejak Rafizi retire, jatuh Sheraton, pilihan raya demi pilihan raya, kamu ada dekat situ. So kenapa pilihan raya itu kamu tak boleh nak tolong menangkan? Apa formula kamu? Sebelum kamu tanya apa formula Rafizi yang dah menang, yang bagi formula menang PRU 14, PRN Sabah, PRN Sarawak, PRN Melaka, PRN Johor, apa formula kamu sehingga kalah teruk ke empat-empat pilihan raya ini? Jadi sebelum nak menunding jari kepada Rafizi kerana tak ada sewaktu itu, kamu yang ada pada waktu itu, apa yang kamu buat? Itu soalan saya. Fair question. Saya sebagai ahli, bekas ahli, berhak mempersoalkan perkara tersebut. Ada yang tanya, Iswadi bertanding ke tidak? Saya tak tahu. Kalau saya terus digantung dan tidak ada keputusan, sebab saya belum ada keputusan lagi digantung atau tidak, sehingga penamaan calon, maka saya tak bertanding lah. Ada yang kata bertandinglah naib presiden. Dia bukan masalah bertanding. Saya tak boleh bertanding selagi saya tidak ada official letter mengatakan saya telah maksudnya hukuman itu sama ada ditarik balik atau tidak. Hashtag Rafizi for Timbalan. Come on. Hashtag Rafizi for Timbalan. Hurrah! Come on. Tuan-tuan, penutup lah. Penutup. Saya nak tanya, tuan-tuan nak menang ke tidak ni? So ada orang tanya, so Rafizi boleh terus bagi formula menang pada PRU 15 ni, Saudari? Dia macam ni lah tuan-tuan. Benda banyak sangat dah rosak.
Dia macam kita pakai Rafizi dulu, dia bagi kereta kat kita elok. Dia bagi kereta elok kat kita tu. Ada tayar, ada minyak, ada road tax, semua elok lah. Bila kita hantar balik kereta ku kat dia, tayar spare pun, tayar pancit, tukar tayar spare tak bertukar, tayar spare pula ada kurang angin. Kemek sana, kemek sini. Cala sana, cala sini. Enjin pun tak pernah nak servis. Tak pernah tukar minyak hitam. Tu kita hantar balik ke dia, tu kita tanya, Raf, agak-agak esok boleh jalan kereta ni elok tak? Realistik lah tuan-tuan. Tapi sekurang-kurangnya dia dah boleh mula kerja sekarang. Untuk bila? PRU 16. Dan kita perlu orang yang ada nilai tambah kepada Anwar Ibrahim, yang boleh jadi relevan. Rafizi di situ sebagai timbalan, baru Anwar relevan untuk nak menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Kalau tak ada orang yang boleh mengangkat dia jadi timbalan, menjadi Perdana Menteri, takkan relevan Anwar untuk jadi Perdana Menteri. Bukan sebab dia tak relevan, tetapi kerana apa? Orang di sekeliling yang nak mengangkat dia tu tak ada. Orang yang kuat, yang boleh bawa gagasan tu tak ada. Ada tadi saya bacalah geng-geng yang kata Rafizi for President, Rafizi for President. Bangang ke apa kamu ni? Rafizi dah kata dia bertanding timbalan. Presiden tu Anwar Ibrahim. Kenapa kamu ada masalah Anwar jadi presiden ke? Inilah geng-geng kartel. Siapa yang kata Rafizi for President, sebenarnya itu sebenarnya geng kartel yang nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Itulah sebenarnya. Dan mereka dihantar atas tujuan apa? Nak melagakan antara Rafizi dengan Anwar. Sebab kita punya gagasan daripada 2018 jelas, Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sekian saja daripada saya. Saya ada dekat Twitter, tapi saya tak buat live dekat Twitter sebab saya ada meeting lagi. Tiap-tiap malam saya meeting tuan-tuan. Minta maaf lah ya, kawan-kawan dekat Twitter. Kita mohon maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat malam. Selamat beristirahat. Oh ya, pengumuman saya. Adakah saya akan mengundurkan diri daripada buat live? Saya akan mengundurkan diri daripada Politik Nasional. Lupa nak cakap. Saya akan mengundurkan diri daripada Politik Nasional dan saya akan fokus kepada politik Sabah dan Sarawak. Itu sahaja. Kan saya bukan mengundurkan diri daripada politik. Oh, macam Rafizi ke ni? Tak. Kita nak bekerja ni strategi tuan-tuan. Saya ada kat sini sebagai lakuna, sebagai orang yang mengisi kekosongan. Saya sebut tadi Rafizi buat gagasan 2019, minta kita buat live. Bila dia tak ada, kita isi kekosongan tu. Dan bila tuan punya badan dah ada, dah balik, kita kena bagi balik baton tu pada dia. Pass the baton to him. So mungkin jarang kita akan berjumpa selepas habis pemilihan. Ni saya nak pastikan Rafizi menang dulu. Ini saya akan kata lepas habis pemilihan, bila Rafizi dah menang, tugas saya dah selesai, kita tutup buku, maka di situlah berakhirlah perjuangan saya insyaAllah di dalam politik nasional. Sebab saya dulu pun memang politik Sarawak je, Sarawak dan Sabah. Dan insyaAllah kita dalam proses membina kekuatan di Sabah dan Sarawak, dan kita akan membina apa yang dipanggil sebagai keadilan Borneo. Urah! Sekian, selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.